Datuk Seri Anwar kena nyaya dengan Mahathir, dia orang percaya. Kita tanya, kau percaya tak Datuk Seri Anwar ni kena frame dengan Mahathir? Percaya. Kau percaya tak bahawa Mahathir juga, untuk puaka ni mempunyai kemampuan untuk frame Datuk Seri Najib? Oh, dia termenung. Betul juga. Kalau dah perangai orang tua ni macam ni, cuba kita tengok. Zeti Akhtar Aziz, siapa dia tu? Mahathir. Kita tengok Nur Muhammad Yaakob, siapa dia tu? Menteri Mahathir. Kita tengok Jolo, siapa bapak dia? Bapak dia orang yang dikayakan oleh Mahathir. Buat projek-projek pelabuhan di Sarawak dan semua. Semua bapak dia dapat. Ini semua orang Mahathir. Kalau Datuk Seri Anwar boleh di-frame dan kita percaya Datuk Seri Anwar kena frame dengan Mahathir, kenapa yang berat sangat kita nak percaya Datuk Seri Najib juga di-frame oleh Mahathir? Senang je. Saya kalau cakap, saya pakai otak, pakai logik akal. Kita bagi nas-nas dalil-dalil ni, kadang-kadang dia orang ni bukan pegang pada agama. Kalau kau tak percaya agama, kita bagi logik. Senang. Itu sebab zaman Mahathir, diorang takkan berani bawa balik manusia bernama Jolo. Itu yang Ketua Polis Negara Mahathir. Bukan Ketua Polis Negara, IGP Mahathir, Hamid Bado. Dia kata, ujung tahun ni kita akan bawa balik. 2018, dia kata ujung tahun akan bawa balik Jolo. 2019, ujung tahun akan bawa balik. Tak bawa balik. 2020 pun sama. Sekali dia yang balik, pergi tanam sayur balik. Dia pula yang bawa balik jodoh. Bukan dia bawa balik Jolo. Tapi Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada kerajaan hari ini. Setidak-tidaknya kita tengok peluang Datuk Seri Najib dapat keadilan ni dah nampak cerah. Jasmine Loh yang dah 6 tahun lari bersama dengan Jolo, Alhamdulillah dah dapat ditangkap. Dia dah balik. Roger Ng pun, kalau PM tak pergi ke Amerika, Saifuddin tak berunding untuk kita extradite Roger Ng, Datuk Seri Najib mungkin tak akan dapat keadilan. Orang ni, zaman dulu, kita minta. Dia dah declare lebih 100 lebih nama yang disebut oleh tim Lesnar. Orang yang telah Goldman Sachs bayar, yang merupakan kaki tangan kerajaan, anggota pentadbiran. Zaman kita dulu, ada 100 lebih orang terima duit ni. Kenapa Datuk Seri Najib seorang yang kena? Lepas ni, semua akan terbongkar. Barulah ada peluang Datuk Seri Najib mendapat keadilan. Pertama sekali, saya nak sebut pasal pemberian dana. Sadiq Sigaraga ni macam tak faham-faham dan dia sengaja mengelirukan rakyat. Pertama sekali, saya nak tanya dengan Sadiq ni. Masa engkau jadi menteri, ada tak engkau beritahu dengan Mahathir suruh bagi wakil rakyat UMNO peruntukan ahli parlimen? Ada tak bagi? Kalau zaman kau duduk dalam kerajaan pun kau tak boleh nak bagi. Jadi, janganlah kau petikaikan orang lain yang jauh lebih mulia daripada kau. Kurang-kurang Datuk Seri Ismail Sabri, bila dia duduk di dalam kerajaan, dia jadi Perdana Menteri, dia buka peluang untuk ada pilihan bagi ahli parlimen. Kalau nakkan peruntukan, mari duduk berunding, sign CSA, kamu dapat peruntukan. Dan akhirnya, Syed Saddiq pun dapat. Betul tak, Dik? Hari ini, PMX buat offer yang sama. Maknanya, Ismail Sabri baik, PMX baik, mereka ni jauh lebih mulia daripada manusia yang busuk hati bernama Mahathir. Dan ketika tu, Syed Saddiq menyokong Mahathir ni. PMX kata, dia amanahkan kepada TPM2, Datuk Seri Fazilah Yusof, untuk berunding dengan Ketua Pembangkang. Tapi sehingga hari ini, Ketua Pembangkang tidak mahu berunding dengan TPM2 untuk menyelesaikan isu peruntukan untuk ahli-ahli parlimen. Nak peruntukan boleh, tapi ikutlah syarat seperti mana yang dibuat zaman pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri. Signlah CSA tu. Bila sign CSA, tengok macam ahli parlimen Kuala Kangsar dan mungkin Ketere pun akan ikut serta. Dia orang ready nak sign. Tak ada masalah. Maka dapatlah peruntukan tu. Kalau misalnya kamu tak dapat peruntukan tu, tak bermakna bahawa peruntukan tu takkan disalurkan kepada rakyat di Muar. Janganlah nak membodohkan rakyat. Saudara, kena faham. Itu sebabnya bila dia orang tidak mahu tanda tangan CSA, iaitu bersetuju untuk menyokong kerajaan dalam segala usaha untuk menjaga kepentingan rakyat melalui usul-usul yang dibawa ke parlimen, maka mungkin peruntukan itu akan disalurkan melalui contohnya, macam dekat Kelantan. Kita akan wujudkan JPP, contohnya. Maka semua sekali itu akan melalui ICU. Dia akan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan. Tidaklah melalui wakil rakyat pembangkang. Jadi, akhirnya nak buat rumah ke, nak buat dewan ke, dia tetap akan dapat. Tetapi, bukan ahli parlimen Sadiq Sigaraga yang bawa. Mungkin Ketua UMNO bahagian Muar ke, Ketua Amanah bahagian Muar ke, Ketua PKR bahagian Muar ke, yang menjadi penyalaras parlimen contohnya. Dialah yang akan bawa. Sebab apa dia bawa? Sebab korang tak nak sign CSA. Dulu, ketika dia bersama dengan Pakatan Harapan, boleh pula. Setuju pula dia sign CSA tu. Tak ada pun dengan Syed Saddiq bantah.
Ada dia bantah bila Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Muhammad Sabu, Lim Guan Eng sign CSA bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Ada. Ada dengar saya Sadiq bantah? Tak ada, tuan-tuan. Walaupun memang kafir. Kita mewakili Dewan ini hanya 222 orang daripada 35 atau 36 juta rakyat Malaysia. Bermakna kitalah orang-orang yang terpilih di kalangan 36 juta rakyat Malaysia itu. Justru itu saya ingin mengambil kesempatan untuk keharmonian, jangan mencetuskan provokasi perkauman, lebih-lebih lagi keagamaan. Ini akan menghiris hati saudara-saudara kita yang lain. Perkataan kafir mengkafir ini kita berhentikan di sini. Tetapi dalam Al-Quran ada menyatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Ustaz banyak paham. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Kenapa mengkafirkan orang lain? Keharmonian ini perlu kita jaga untuk kepentingan kita bersama. Sebab kita adalah antara 222 orang ahli parlimen yang telah dipilih oleh rakyat dengan kehendak Allah Ta'ala berada dalam Dewan ini. Maka kita bersidang dengan cara yang baik. UMNO tahu apa yang dia buat. Dia orang ni tak tahu apa yang dia buat. Itu je sebenarnya. Ambil contoh lah. Baru-baru ni Dewan tanda tangan petisyen mendesak ke bawah tuanku untuk bagi pengampunan diraja pada Datuk Seri Najib. Korang tak tahu apa yang kita hadapi. Ingat lagi tak? Bila time kita buat perhimpunan dekat perhimpunan Agung UMNO, kita buat kat pindah petisi, kita kumpulkan orang, solidariti untuk Datuk Seri Najib dan sebagainya. UMNO buat collection tanda tangan ketua-ketua UMNO bahagian wanita, bahagian pemuda, bahagian puteri, bahagian semua sekali. Pada ketika itu, ini saya tak nak cerita lah kan, tapi kalau saya tak cerita ni, banyak sangat yang kat depan ni cakap UMNO tak buat apa-apa. So tak kisahlah orang nak maki saya ke apa, saya kena beritahu. Sebenarnya ke bawah tuanku pun kecewa sikit. Dia menganggap bahawa kita ni menekan dia. Kabar angin senang cerita lah. Padahal kita menghantar warkah rayuan kepada ke bawah tuanku, memohon kepada baginda tuanku mempertimbangkan untuk memberi pengampunan kepada Datuk Seri Najib. So, pergerakan kita, kumpul tantangan dan sebagainya ni semua dianggap sebagai menekan. Kabar angin yang kita dengar, ianya dianggap sebagai satu desakan tekanan. Jadi, itu sebabnya ada tak dengar saya pergi buat benda yang sama sekarang? Tak boleh. Kita tak naklah tuanku tersinggung sekali lagi sebab kita pun dah tahu apa nak berlaku. Tapi takkan kita nak cerita semua benda pada orang. Saya dah cakap banyak kali dah. Percayalah. Tuanku tu lebih kenal Datuk Najib tu daripada kita. Dia orang ni daripada kecil sama-sama. Daripada kecil sama-sama. Dia lagi kenal hati budi Datuk Najib. Percaya. Saya yakin bahawa sebelum baginda berangkat. Saya punya keyakinan mungkin bulan 11 ni sebelum baginda bercuti. Biasa sebelum dia berangkat balik, dia akan bercuti dulu. Saya rasa insyaAllah bulan 11 ni. Cuma ialah, kita kena faham juga baginda tuanku ni pun. Mesti ada benda-benda yang dia nak supaya diselesaikan sebelum dia bagi pengampunan. Takkan dia bagi pengampunan, lepas tu sangkut lagi satu kes, dia kena bagi pengampunan lagi sekali. Sebab dalam Islam ni, lebih baik kita bebaskan 10 orang yang bersalah daripada kita penjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Dan pendirian saya simple. Selagi keluarga Zeti yang menikmati 715 juta ringgit masih belum dihadapkan ke muka pengadilan. Selagi Nur Muhammad Yaakob yang menerima 85 juta ringgit daripada Jolo, dan orang ni lah Datuk Seri Najib arahkan supaya buat cabinet paper sama ada perlu diberikan pinjaman kepada SRC International menggunakan duit kuap ataupun tidak. Rupanya orang yang buat cabinet paper ni dapat 85 juta ringgit dan dia sehingga hari ni tidak didakwa di mahkamah. Orang macam Jolo, the main culprit yang menikmati 1.2 bilion US dollar sehingga hari ni tak didakwa di mahkamah. Orang macam Nick Faisal, orang macam Tim Lesnar, Roger Ng dan sebagainya yang menikmati. Tim Lesnar 75 juta US dollar, Roger Ng 35 juta US dollar. Orang ni semua tak kena. Malah orang yang mengugut Tim Lesnar, Rosana Roshan, dulu CEO Astro, dia pun dapat rumah bernilai 10 juta US dollar. Pun tak kena, dia pulangkan balik je rumah tu. Boleh macam tu? Tak boleh lah. Apatah lagi kerja gila yang si Sabin dengan Mahathir buat. Tak pernah dalam sejarah orang dah dituduh mencuri duit YMDB, kemudian dia kena tuduh kerana tak bayar income tax di atas duit yang kononnya dia curi. Cuba fikir, semenjak bila Botak Chin kena bayar income tax? Ada pernah kita tengok? Semenjak bila perumpak-perumpak penyamun-penyamun lembaga hasil dalam negeri buka kaunter macam zaman Sabin berlaku, dia dah kena bawa amla, dia dah kena di Mahkamah Hakim Colin, dia dah kena di Mahkamah Hakim Nazlan, tiba-tiba dia kena pula bawa income tax. Lepas tu duit ni pula masuk, dia pulang balik pun different dia lebih kurang 31 juta je. Macam mana boleh kena sampai 1.7 bilion? Ini kita tak nak salahkan kerajaan sekarang. Kerajaan kita dulu pun tak perasan loopholes ni yang hari ni membolehkan Datuk Seri Najib ni dianyai. Dah lah dia kena bayar income tax ke atas duit yang dia percayai duit derma daripada Pak Arab ni. Tak pernah political donation kena bayar income tax. Tidak ada. Kalau political donation boleh kena
kena income tax, Mahathir terima 2.6 juta ringgit daripada UKSB. Kenapa dia tak kena? Muhyiddin kena, dia terima 1.3 juta daripada UKSB. Kenapa dia tak kena? Duit jana baru yang dia rembat, kenapa dia tak kena? Isyamuddin Turusin patut kena. Khairi Jamaluddin patut kena. Tak kena. So memang benda ni ialah satu, apa yang dipanggil sebagai pendakwaan bermotifkan politik. Orang UMNO yang pro kepada Mahathir, yang membantu Mahathir, membantu musuh, yang khianat pada parti. Tak kena. Kita tengok Dato' Zahid terima duit daripada UKSB. Itu dia anggap rasuah. Tapi daripada sumber yang sama, dalam mahkamah didedahkan oleh lembaga pengarah UKSB, dia kata dia pun bagi Mahathir. Dia pun bagi kepada Muhyiddin dan yang lain. Kenapa dia orang tak kena? Seperti mana Dato' Zahid kena? Itu jelas menunjukkan bahawa ianya pendakwaan terpilih. Pendakwaan bermotifkan politik. Terima dana politik tak salah. Sebab 2012 bila kita nak buat NKRI rasuah, hanya Datuk Seri Najib dan Timbalan Presiden UMNO ketika itu yang bersetuju untuk diwujudkan akta pendanaan politik. Maknanya kalau nak terima dana ni mesti declare daripada sumber mana. Parti lain tak setuju. So kenapa bila time kita jatuh tiba-tiba terima dana politik ni jadi satu kesalahan? Sedangkan tidak ada undang-undang yang mengatakan terima dana politik itu salah. Tak ada. Benda ni kita kena betul.